bersyarah pengurusan pembangunan ini kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami sepanjang proses kajian ini dijalankan. Tajuk kajian kami adalah mengenai penilaian outcome dan 4 fasiliti OKU di sekitar Georgetown. Sebelum itu saya kenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada Nazihah binti Abdul Hadi, Hidayat Farah binti Marham, Nur Adila binti Abdul Ra'u dan Nur Atika binti Hussein. Ini apa yang akan kami terangkan, iaitu tujuan, latar belakang projek, garis panduan fasiliti, metodologi, analisis dan isu dan masalah, cadangan dan penambahbaikan. Itu tujuan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memenuhi kerja khusus bagi subjek SBW 209 untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang penyediaan laporan penilaian outcome dan impak, dan seterusnya untuk memberi fahaman yang lebih mendalam berkenaan program-program yang disediakan oleh kerajaan. Seterusnya adalah mengenai latar belakang projek. Latar belakang projek iaitu mengenai penilaian terhadap Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP sebagai agensi yang menyediakan fasiliti bagi golongan orang kurang upaya. Definisi OKU menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, individu tersebut sama ada hilang upaya kekal, hilang upaya sementara, wanita hamil ataupun warga emas. Ini adalah mengenai tapak projek kami. Lokasinya terdapat 3 tapak kajian utama, iaitu Penang Hill, Taman Belia dan seterusnya adalah Pasar Awam Batu Lancang. Objektif kajian kami adalah untuk mengkaji langkah yang diambil oleh agensi-agensi yang terlibat dalam mengimplementasikan kemudahan OKU di sekitar Georgetown. Seterusnya adalah untuk menilai keberkesanan kemudahan tersebut berdasarkan pandangan pengguna OKU sendiri. Skop kajian adalah untuk penilaian projek berjalan selama 12 minggu. Responden pula terlibat selama 50 orang, namun hanya 41 orang sahaja yang berjaya yang memberi maklumat balas. Untuk yang seterusnya adalah mengenal pasti keberkesanan penyediaan fasiliti OKU terhadap golongan OKU sahaja. 3 kawasan yang terlibat adalah Pasar Awam Batu Lancang, Bukit Bendera dan Taman Belia Majlis Bandaraya. Ini merupakan kepentingan kajian, iaitu untuk memberi penjelasan kepada semua pihak agar mencontohi langkah yang telah dijalankan untuk lebih mesra OKU. Memberi penjelasan masyarakat awam serta golongan OKU sendiri bahawa fasiliti yang telah disediakan ini bertujuan untuk membantu ketika berada di persekitaran awam, dan seterusnya adalah untuk penyelidik dapat melihat keberkesanan fasiliti yang telah disediakan kepada golongan OKU ini sama ada yang memberi kesan positif atau negatif. Seterusnya adalah garis panduan fasiliti yang merujuk kepada Malaysia Standard Universal Design. Malaysia Standard Universal Design. Apa yang dimaksudkan dengan universal design adalah satu pendekatan reka bentuk yang berfungsi untuk memastikan produk dan bangunan boleh digunakan oleh hampir semua orang, tidak kira tahap kemampuan atau hilang upaya. Apa yang dibincang oleh fungsi Malaysia Standard adalah untuk memupuk dan menggalakkan standard piawaian dan akreditasi sebagai cara untuk memajukan ekonomi negara, menggalakkan kecekapan dan pembangunan industri yang bermanfaat kepada kesihatan dan keselamatan orang awam, melindungi pengguna dengan memudahkan perdagangan dalam negeri dan antarabangsa, dan seterusnya melanjutkan kerjasama antara bangsa berhubung dengan standard dan standardisasi. Okey, seterusnya kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan kemudahan accessibility. Fasiliti yang terdapat dalam elemen accessibility adalah seperti kemudahan larangan, handrail, grab bar, laluan khas atau laluan pejalan kaki dan kaki lima, anjur masuk bangunan, permukaan laluan bertekstur, tangga lintasan pedestrian dan lift. Ini adalah accessibility yang kami peroleh hasil daripada dapatan kajian. Itu adalah larangan, permukaan laluan berstruktur, lift dan juga lintasan pedestrian. Larangan ini kami dah peroleh ketika kami turun ke lapangan di Pasar Awam Pasar Awam Batu Lancang. Di sini pula adalah di Bukit Bendera, permukaan laluan berstruktur di Bukit Bendera. Ini di Pasar Awam Batu Lancang. Dalam lift ini terdapat tulisan braille yang boleh
yang memudahkan golongan cacat penglihatan menggunakan perkhidmatan lift tersebut. Ini adalah lintasan pedestrian yang memudahkan pengguna berkursi roda untuk menggunakan laluan ini. Seterusnya adalah fasiliti ruang. Apa yang dimaksudkan dengan fasiliti ruang adalah terdiri daripada 6 elemen, iaitu tempat letak kereta khas, tandas, bilik persalinan atau penyusuan, peruntukan unit kediaman, kedai runcit dan penghentian bas. Ini adalah fasiliti ruang, iaitu tandas, tempat letak kereta khas, bilik penyusuan dan peruntukan unit kediaman. Peruntukan unit kediaman ini disediakan kepada mereka yang mempunyai ahli keluarga yang OKU untuk memudahkan mereka lalu atau masuk ke dalam rumah tanpa menggunakan tangga. Seterusnya adalah fasiliti khidmat sokongan. Kemudahan sokongan pula dikategorikan kepada 10 elemen, iaitu papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah, keterangan bertulis, tanda amaran, papan tanda khas, bangku atau tempat duduk fix ataupun built-in, pondok telefon berbayar, longkang telefon berbayar, longkang atau parit, halangan-halangan seperti pokok, pasu bunga, tiang lampu, papan tanda dan serta tiang lampu trafik melintas. Ini adalah perkhidmatan sokongan yang disediakan kepada golongan OKU, iaitu label OKU yang memudahkan golongan OKU untuk mengetahui di mana kedudukan kemudahan yang contohnya seperti parking. Bila ada label OKU, OKU sendiri itu akan tahu di mana kedudukan parking yang sepatutnya dia parking. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kami menggunakan data primer dan juga data sekunder. Melalui data primer, kami menggunakan borang soal selidik secara berstruktur dengan menggunakan secara lisan, iaitu di mana kami mendapatkan responden dan responden menjawab soalan yang ditanya berdasarkan borang soal selidik, dan responden juga memberi jawapan berdasarkan item yang terdapat dalam borang soal selidik tersebut. Seterusnya adalah temubuat dan juga tinjauan ke lokasi projek. Hasil daripada temubuat dilakukan apabila kami berjumpa dengan 2 orang pegawai Majlis Bandaraya Pulau Pinang, iaitu seorang pegawai Jurutera Seni Bina dan juga seorang pegawai Jurutera. Hasil daripada temubuat itu kami memperoleh maklumat di mana agensi tersebut membangunkan fasiliti OKU. Dan seterusnya hasil daripada temubuat itu juga kami mendapat maklumat mengenai garis panduan Malaysia Standard Universal Design, di mana ini sebagai satu rujukan bagi agensi tersebut untuk membangunkan fasiliti OKU. Seterusnya adalah tinjauan ke lokasi projek. Kami telah meninjau ke lokasi seperti Pasar Awam Batu Lancang, Bukit Bendera dan juga Taman Belia. Skop kajian kami adalah responden yang terdiri daripada 41 orang responden dan dengan 46.3% adalah lelaki dan 35.7% adalah perempuan. Analisis yang kami gunakan dalam mendapat analisis kajian ini adalah SPSS versi 21. Baiklah, seterusnya kami akan menerangkan mengenai analisis kajian yang telah kami jalankan. Terlebih dahulu, kami akan menganalisis terlebih dahulu mengenai demografi responden kami dapat disebut elemen umur, status, jenis pekerjaan dan juga jenis kesyaratan. Okey, daripada sudut kategori umur responden, kami mengatakan bahawa responden kami adalah berumur daripada bawah 20 tahun sehingga melebihi 50 tahun, dan analisis yang telah kami jalankan, majoriti responden kami adalah yang berumur melebihi 50 tahun, iaitu sama 11 orang lelaki dan 9 orang perempuan. Berhubung dengan status responden kami menganalisis bahawa sebanyak 49%, iaitu yang mewakili 20 orang bilangan responden kami adalah sudah berstatus sudah berkahwin. Manakala sebenarnya iaitu sebanyak 27% adalah janda dan juga beda, dan manakala 24% lagi adalah masih belum berkahwin. Jenis pekerjaan responden kami sebanyak 68%
merupakan responden yang tidak bekerja. Selebihnya 16% adalah bekerja kaki dengan kerajaan, 6% bekerja sendiri, manakala 10% daripada responden kami adalah bekerja dari kalangan bekerja swasta. Analisis yang seterusnya adalah mengenai jenis kesihatan, di mana berdasarkan graf yang dapat kita saksikan di sini, seramai 17 orang yang merupakan majoriti responden adalah daripada kalangan warga emas, dan selebihnya 7 orang masing-masing adalah bagi wanita hamil dan juga cacat penglihatan dan pendengaran. 8 orang adalah dari jenis kesihatan fizikal, dan seterusnya adalah jenis kesihatan jenis lainnya. Dapatan kepuasan terhadap fasiliti OTU dapat di sini kami bahagikan kepada 3 jenis fasiliti, iaitu yang pertama, fasiliti ruang yang terdiri daripada tempat letak kereta, kandas, bilik penyesuaian dan juga persalinan. Berdasarkan graf ini, dapat kita saksikan bahawa responden kami sebanyak 43.9% menyatakan bahawa kepuasan terhadap fasiliti ruang adalah sekadar di tahap memuaskan, manakala 4.9% responden kami menyatakan bahawa tidak memuaskan. Sederhana sebanyak 24.4%, manakala daripada sudut sangat memuaskan adalah sebanyak 36.8%, iaitu yang berada di tangga yang kedua. Berhubung dengan kedudukan fasiliti bagi fasiliti ruang tadi, kami menyaksikan bahawa responden kami menyatakan bahawa kedudukan fasiliti tersebut adalah di tahap sederhana, iaitu sebanyak 56.1% daripada responden kami, manakala di tahap sangat tidak memuaskan hanya sekadar 24%, diikuti dengan tahap tidak memuaskan 4.9%, manakala di tahap sangat memuaskan hanya sekadar 2.4% responden kami. Fasiliti ruang juga kami nilai dari sudut kebersihan, di mana sebanyak 56.1% juga responden kami menyatakan bahawa kebersihan adalah di tahap memuaskan. Merujuk kepada fasiliti yang kedua, iaitu fasiliti accessibility, iaitu yang terdiri daripada lerengan, handrail, grab bar, laluan khas, anjung masuk bangunan, tangga, permukaan laluan berstruktur, menunjukkan juga responden kami hanya menyatakan di tahap kadar memuaskan sahaja, iaitu sebanyak 46.3%, manakala di tahap sederhana 34.1% tidak di tahap tidak memuaskan, sebanyak 9.8% responden kami menyatakan bahawa kepuasan mereka terhadap accessibility ini. Fasiliti accessibility juga kami analisis daripada sudut lokasinya juga, iaitu di mana tahap kepuasan itu sebanyak 51.2%, responden kami menyatakan lokasi kemudahan berada pada tahap yang memuaskan, berbanding dengan 2.4% responden kami menyatakan bahawa di tahap sangat tidak memuaskan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke khidmat sokongan, fasiliti khidmat sokongan yang meliputi fasiliti daripada papan tanda, tanda tujuh arah, tanda amaran, bangku juga lampu lintas. Okey, berdasarkan graf ini, kami rumuskan kepada dua kategori, iaitu sudut keselesaan dan juga visuality audio. Saya akan terangkan dulu mengenai tahap keselesaan ataupun tahap kepuasan keselesaan, di mana sebanyak 23.7% responden kami menyatakan keselesaan tersebut adalah di tahap sederhana sahaja. Manakala daripada sudut sangat tidak memuaskan sebanyak 70.3%, tahap tidak memuaskan 34.1%, memuaskan hanya sekadar 4.9% responden sahaja. Manakala daripada sudut sangat memuaskan bagi fasiliti khidmat sokongan, sudut daripada rangkuman keselesaan tidak ada yang kami boleh data dari responden. Manakala daripada sudut visuality juga audio, jumlah yang sama, data yang sama juga kami boleh daripada responden kami, iaitu sebanyak 53.7% menyatakan bahawa visuality dan audio adalah di tahap sederhana, dan sebanyak 49% sangat tidak memuaskan, 73% tidak memuaskan, manakala 29.3% di tahap memuaskan, dan 49% adalah nilai paling rendah sekali terhadap tahap kepuasan mereka terhadap di tahap sangat memuaskan. Yang dapat kami nyatakan di sini bahawa visuality dan juga audio
merekodkan data yang paling sedikit bagi tahap kepuasan sangat memuaskan ini adalah disebabkan kerana menurut data yang kami beroleh daripada pegawai dari Jabatan Kejuruteraan Majlis Bandaraya Pulau Pinang mengatakan bahawa di Pulau Pinang kerajaan masih lagi membuat penaik taraf dan juga menaik taraf kemudahan terutama sekali kemudahan visuality dan juga audio bagi lampu lintas di jalan. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang isu dan masalah di dalam kajian kami. Antaranya isu yang dikemukakan oleh pihak OKU atau responden yang telah kami temu buat adalah masalah kemudahan parkir OKU yang disediakan kepada mereka, di mana di Pasar Batu Lancang dan Bukit Bendera hanya disediakan lebih kurang 1 atau 2 parkir khas saja. Sedangkan kawasan ini adalah menjadi kawasan tumpuan masyarakat. Seterusnya ruang parkir yang sempit yang menyebabkan OKU yang menggunakan kursi roda tidak dapat menggunakan kursi roda mereka di kawasan tersebut. Seterusnya masalah atau isu yang timbul di kawasan pelancongan, di mana para pelancong dalam golongan OKU ini tidak mendapat maklumat yang tepat dan benar mengenai tempat pelancongan. Maklumat yang diperlukan oleh golongan ini adalah mengenai perkhidmatan pengangkutan, pembekal peralatan, sekiranya sebarang peralatan diperlukan semasa perjalanan, perkhidmatan penyanggaan persendirian, perkhidmatan infrastruktur dan pelan lantai pusat pelancongan di kawasan tersebut mereka tidak mendapat maklumat itu secara lengkap. Yang seterusnya kekurangan-kekurangan lain di kawasan pelancongan yang kami dapat yang di Bukit Bendera adalah akses fizikal, akses sensori dan akses komunikasi. Antaranya papan tanda dengan tulisan braille yang boleh dirasa dengan tangan dan isyarat visual pada kelainan arah lantai, isyarat audio untuk lift dan lampu serta sistem pendengaran yang kuat tidak disediakan di kawasan tersebut. Hanya beberapa fasiliti OKU sahaja disediakan, menyebabkan terjadi beberapa kesukaran untuk mereka berada di sana. Okey, seterusnya cadangan dan penambahbaikan. Bagi kajian ini, kami telah menyatakan beberapa cadangan kepada pihak responden melalui soalan kaji selidik. Antara soalannya adalah denda diberikan kepada mereka yang tidak bertanggungjawab menggunakan fasiliti OKU dan mendapat respon sebanyak 56.1% sangat setuju dengan cadangan tersebut. Seterusnya adalah fasiliti OKU adalah hak pengguna OKU sahaja dan mendapat respon sebanyak 63.4% mengatakan setuju. Dan fasiliti OKU perlu lebih mesra OKU juga mendapat respon sebanyak 68.3% setuju. Dan fasiliti OKU perlu lebih diperluaskan ke kawasan tumpuan dan mendapat respon sebanyak 65.9% setuju dan 0% tidak setuju. Okey, seterusnya bagi kami pula pihak kerajaan perlu mengambil langkah lebih efektif dengan memperbanyakkan infrastruktur atau kemudahan awam kepada mereka, terutamanya di kawasan tumpuan seperti bank, klinik dan pasar. Memperbanyakkan piawaian reka bentuk di kawasan pelancongan dan kawasan tumpuan mengikut garis panduan yang telah digariskan dalam Malaysian Standard. Baiklah, berdasarkan penyataan dan hujah yang telah kami berikan sebentar tadi, maka ini kami dapat memuluskan kajian yang kami jalankan ini di setiap lokasi mempunyai fasiliti OKU, tetapi masih lagi tahap memuaskan sahaja, belum lagi di tahap yang sangat memuaskan dalam kalangan responden yang kami sendiri merupakan masyarakat ataupun pengguna OKU. Maka dengan ini kami menyarankan kepada kerajaan untuk lebih banyak lagi menyediakan fasiliti OKU yang diperlukan sesuai dengan kehendak OKU dengan mengikut garis panduan dalam Malaysia Standard Universal Design supaya segala fasiliti yang disediakan oleh kerajaan tersebut mampu digunakan seluruh masyarakat, tidak kira lah daripada masyarakat OKU maupun masyarakat Melayu sendiri. Maka seterusnya kami juga menyarankan kepada pihak berkuasa tempatan untuk sentiasa mendengar pandangan daripada golongan OKU kerana sepanjang penandaan kajian ini kami mendapati bahawa kebanyakan OKU itu sendiri menyatakan bahawa mereka terpaksa, dalam keadaan terpaksa, maaf jika saya kata sini bahawa pengguna-pengguna OKU dalam keadaan terpaksa untuk menerima apa sahaja yang dijalankan oleh kerajaan, sedangkan mereka sendiri menyatakan bahawa fasiliti yang disediakan oleh kerajaan tersebut
tidak sesuai sama sekali kepada mereka. Itu saja. Sekian, terima kasih.